Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita bincang sikitlah tentang satu daripada website tutorial untuk belajar Linux. So, untuk awal-awal ni kita pergi kepada yang simple CLI. So, kalau kita biasa dengan Windows OS, so pastinya korang akan agak awkward lah ataupun kekok dengan Linux CLI ni. So, sebenarnya Linux ni ada yang desktop environment yang mana korang boleh guna GUI dia, tapi untuk purpose kali ni, awal ni kita tengok dulu apa strength ataupun unik dia ataupun kekuatan Linux CLI ni lah. Sebenarnya Linux CLI ni biasanya ataupun kita gunakan pada server. Kenapa pada server? Sebab kebanyakan kita kalau nak akses kepada server yang jauh, kita jarang gunakan desktop lah. Boleh je guna desktop. Okey, sekarang ni broadband pun dah laju, kita ada fiber, semua dah laju, 5G. Tapi masih juga ada yang akan menggunakan Linux CLI ni sebab pada server pun dia tak install GUI sangat. Okey, sebab dia nak leverage lah resources pada server so that dia orang tak mau pun install desktop. Ada juga option lain untuk remote access, contohnya macam run cloud contohnya lah. Tetapi itu insyaAllah akan kita bincangkan kemudian. Tapi untuk hari ini kita tengok strength pada Linux, iaitu memang dari dulu pun kita gunakan CLI semenjak asalnya Unix kan. Unix bila dia ada Linux ni, dia lebih kurang macam Unix. Sebenarnya dia adalah fork ataupun imitate Unix. Linux ni asalnya memang dia nak memberi feel macam Unix. Sebab Unix ni dulu mahal untuk mainframe. Tapi itu yang diorang come out dengan satu OS baru nama dia Linux yang boleh imitate Unix. Okay, cumanya Linux ni lebih mampu milik. Okay, lebih jimat sikit lah sebab dia open source dan korang boleh je install apa-apa pun Linux flavor. Okay, so kita lihat dulu test dulu connection. Okay ke tak? Test connection. Sekejap ya. Okay, tengah live sekarang di dalam YouTube FSTM quiz. Okay, so apa yang kita nak cover sebenarnya dalam tutorial ringkas hari ini adalah ini. First thing, kita akan masuk ke dalam kita punya shell ataupun Linux kernel ataupun shell dia. Dan kita akan explore 12. Hari ini kita akan explore 12 features ataupun command line. CLI itu maksudnya command line interface. Yang mana korang akan nampak teks saja, korang tak nampak GUI lah. So contohnya kalau korang biasa dengan Windows, korang nak create satu directory, just right click lepas tu create directory kan. Yang ni kita tak ada benda tu, kita just akan gunakan strength yang ada pada Linux pada awalnya, iaitu Linux CLI, command line interface. So kita akan gunakan beberapa command, user add, pwd, cd, ls, touch, file, less, history, mv ni move, mkdir, rm ni remove, exit ni kita nak keluar dan tukar user lah. Okay, so first thing, macam mana kita nak tutorial sebelum ni, tutorial 01, ada saya tunjuk macam mana nak install Linux dalam virtual environment ataupun dalam virtual machine menggunakan VirtualBox. Itu korang rujuk pada FSTM quiz channel YouTube dan lihat pada tutorial 01, tutorial Linux 01. So sekarang ni kita assume semua dah ada dah whatever VirtualBox ke virtual VMware ke whatever, dan kita running Linux pada machine masing-masing ataupun virtual machine masing-masing. Okay, so first thing yang kita ada
kami ada virtual box yang mana kita dah set dia punya environment semua, kita dah install dia punya Linux OS, dan apa yang kita ada kemarin dalam tutorial 01 kita dah set up semua ni, then kita just klik start. Okay, dengan andaian korang dah install dia punya VirtualBox dan dah go through lah tutorial 01, dah install apa namanya tu, dah install. Okay, just klik okay, sekejap okay, ini yang kita dapat selepas kita install Linux OS. Okay, ini yang kita dapat selepas kita install Linux OS. Mula-mula mungkin ada error sikit, so dia akan ini adalah reboot, rebooting, dia reboot. Okay, dia reboot. Ini macam first time korang turn on Windows lah. Okay, dia akan reboot. Dia ada so Linux ni pasal kita install CentOS 7 yang minimal, so Windows tiada di sini. Okay, Windows tiada di sini, so kita gunakan X window. Nanti kalau kita nak gunakan Windows atau desktop environment, kita boleh install X window, tapi untuk sekarang ni kita tak ada. Okay, kita tak ada. So korang boleh lihat kat sini, so saya besarkan sikit. Hopefully korang nampak lah teks yang warna hitam putih ni kan, itu adalah itu punya Linux environment. So saya cuba besarkan. Okay, so first thing masa kita install Linux installer, Linux OS installer adalah dia minta kita masukkan password untuk root user. So kita akan masukkan root. Okay, so just mouse ni korang klik je pada, dan dia akan pergilah kepada kepada so nanti korang akan confuse sebab korang tak nampak mouse kan. So no problem, just sort of tekan button control pada sebelah kanan, nanti dia akan appear balik mouse ni. Sort of macam kalau nampak mouse ni pada Windows, then itu kita tengah operate Windows. Kalau katakan kita klik pada screen hitam ni, kita klik mouse kita, screen hitam, okay, dia akan katakan bla 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 capture. So ini kita akan pindahkan kita punya mouse kepada Linux environment. So dia akan hilang lah sebab kat sini kita tak ada desktop. Kita tak ada desktop, kita tak operate dengan desktop, kita just operate dengan shell, dia punya CLI. Okay, shell dia CLI. So kita tak nampak macam hilang kan. So don't worry, mouse kita hilang, don't worry, jangan panik. Tekan button control pada sebelah kanan. Okay, dan dia akan kembali Windows kita ni kepada mouse kita ni kepada Windows punya control. So kalau katakan nak balik kepada Linux environment, klik pada Linux and then capture. Okay, so dia akan, so jangan panik, tekan button control sebelah kanan, button pada keyboard control sebelah kanan. Okay, okay, dia akan keluar balik, dia akan appear balik mouse ni. Okay, kalau mouse hilang, don't worry. Okay, tekan button keyboard control. So first thing yang saya buat sebelum ni adalah root password. Password dia korang kalau nak senang, walaupun senang tu bukan good practice, korang letaklah ABCD 1 2 3 4. Itu it's not a good practice, itu adalah weak password punya standard. So kalau nak menyulitkan password, korang letaklah simbol contohnya macam asterisk ataupun minus ataupun plus ataupun huruf besar, huruf kecil dengan nombor. So pastikan korang ingat password lah. Kalau korang lupa, aduh, kau jangan tanya aku lah, sebab tanya aku pun aku tak tahu apa password korang. Okay, boleh. Okay, so kita dah masuk sebagai root. Cuma root ni antara tabu dia ataupun antara pantang larang root ni adalah
Sebab root ni adalah super user, jadi dia boleh buat semua benda. Kadang-kadang unintentionally ataupun tak sengaja kita terdelete the whole folder, then itu menyebabkan kita punya sistem haywire. Macam kita pergi kat Windows lah, kita delete satu Windows punya folder ataupun program files punya folder, dan dia akan menyebabkan sistem kita haywire. So root ni adalah super admin. So korang kena create satu user biasa yang akan digunakan hanya untuk practice kita lah, so that kita tak sengaja, kita boleh elakkan unintentional command. Kita boleh elakkan unintentional command. Biasalah kita baru kan, so create satu user baru, nama dia Carol contohnya. So gunakan arahan user add Carol. So dia akan create satu user baru, nama dia Carol. Sebelum ni root, sekarang ni kita ada user baru, nama dia Carol. And then kita tukar password kepada Carol. PASSWD Carol. So kita tukar, kita create dulu user add Carol, lepas tu kita tukar password Carol. Okay, changing. Okay, kalau letaklah dulu ABCD 1 2 3 4. Contoh dia. Okay, dia kan kata bad password. Okay, weak password lah. Tapi don't worry, sebab kita nak guna ni untuk testing. Tapi jangan amalkan bad password macam ni. Weak password macam ni memang senang untuk orang lain brute force ataupun orang lain ataupun hacker teka. Okay, so korang pastikan gunakan password yang susah lah. Okay, done. So, sekarang ni, selepas kita berjaya membuat, ni nampak ni, kita buat satu user baru, user add Carol. Carol ni adalah username kita lah, yang baru, dan password dia, password ABCD1234. Then kita keluar daripada root untuk masuk kepada pengguna Carol. So macam mana kita nak keluar daripada root? Okay, kita exit. Ni saya dah tunjuk dah command yang pertama, iaitu exit. Walaupun command tu yang terakhir. So kita buat exit dan kita masukkan Carol, username yang kedua, and then password dia. So sekarang ni kita berada di dalam Carol. Okay, so username kita sekarang adalah Carol. Okay, so kita lihat apa yang kita nak belajar ni ada dalam linuxjourney.com. So korang boleh follow lah linuxjourney.com. Okay, user add kita dah buat. PWD ni adalah present working directory. And then kita akan lihat CD ni change directory. LS ni lebih kepada macam dir ataupun directory listing. Touch ni kita create satu file baru, okay, kita lihat nanti less apa tu, history, mv, mkdir, rm dan exit. So kita lihat dalam Linux Journey. Kat mana Linux Journey? Okay, kat ujung tu. Okay, so ini adalah linuxjourney.com. Okay, siapa-siapa yang newbie nak baru belajar command line, okay, pergi kepada sini. Kita ada command line. So learn the fundamentals of command line, navigating files, directories and more. So kita buat yang simple je dulu. Don't worry. Shell tadi kita dah lihat. Shell tu adalah ini adalah shell kita. Okay, ini adalah shell kita. Ini shell kita. So shell kita ni adalah tempat untuk kita type lah kita punya command line. Dia dah maksimum lah, tak boleh lagi nak besarkan. Okay, so then kita lihat PWD tu apa. Okay, klik pada PWD. Everything is in Linux is as a file. You journey deeper into Linux, you'll understand bla bla bla. So kita akan lihat kat mana kita berada, folder mana kita berada. So PWD adalah present working directory ataupun lokasi di mana kita sedang berada. Kita lihat macam
Senang. linuxjourney.com. pwd. Just type pwd dan tekan enter. Okay, so korang nampak kita berada dalam home Carol. Home Carol ni sebenarnya, home tu sebenarnya users folder. Kalau korang kita lihat structure dalam Windows, so untuk relatekan kita punya ni, kita lihat structure dalam Windows. So kita ada users punya folder. Pergi kat this PC, dan korang pergi kepada C, dan kita ada users. Nampak ni? Users ni adalah kalau katakan kita super admin, kita akan dapat users folder ni public kot. Ini adalah kita punya users. So siapa-siapa user yang didaftarkan situ, sama ada the guest ataupun admin ataupun super admin, dia akan dapat satu folder khas untuk dia dalam users. So kalau Linux punya environment, setiap user yang kita create, dia akan dapat satu folder dalam home. Okay, dia akan dapat satu folder dalam home. Macam itulah. So itu adalah folder users. So instead of korang korang dapat instead of korang dapat folder macam ni, ini adalah user interface dalam Windows. No worry. Korang akan kalau dulu Windows pun kita ada satu CLI, sampai sekarang pun kita masih gunakan CLI tersebut, iaitu lebih kurang macam DOS lah. Macam DOS. So semua ni kita boleh access melalui DOS command ataupun command prompt dia. Tapi itu dalam environment Windows. Yang ni adalah, so by right korang boleh nampak macam ni lah, satu folder. Ini Windows environment. Dia tak kacau pun sebenarnya. Linux tu dia tak kacau Windows punya environment. Ini kita punya environment dalam Windows, tapi environment dalam Linux dia lain. Maksudnya bila kita ada dua OS yang berbeza, dua OS yang berbeza, maksudnya apa? Maksudnya Linux tu, whatever benda yang kita buat pada Linux, command yang buat pada Linux, dia tak akan effect kepada Windows environment. So dia pisahkan. Dia pisahkan. Itu gunanya VirtualBox. So pwd, di mana kita berada? So cd, cd ni apa? CD ni adalah change directory. Kita try change directory, cd. Tapi cd ni dia cd ni kita kena follow dengan tambahan. Kita kena follow dengan tambahan. Contohnya macam cd home. So kita bagi tahu ke mana kita nak pergi. CD tu change directory. Lepas change directory, kita nak pergi ke mana? CD apa? CD change directory, pergi kepada mana? So sekarang ni kalau korang nak tengok apa yang ada dalam kita punya present working directory, kita letak dulu type dir. Dir ni ada satu command yang seterusnya itulah dalam nantilah kemudian. dir. Bila kita type dir kemudian keluar kosong, maksudnya apa? Maksudnya dalam directory itu tak ada apa-apa item. So kita boleh lompat satu. Sekarang ni kita berada dalam Carol. So kita nak keluar, lompat kepada home. Maksudnya kita naik, panjat satu tangga hierarki itu kepada home. So kita boleh cd space dot enter. Dan kita type dir. So kat sini kita nampak FSTM dengan Carol. FSTM dengan Carol. So kita dah ada dua user. FSTM dengan Carol. Semua tu tak ada apa-apa pun. Sebab kalau kita pwd, kita berada dalam home. Semua ni tiada apa-apa sebab kita tak ada apa-apa lagi sebab kita tak buat apa-apa lagi pun. So kalau nak lihat the actual directory structure dalam Linux, kita tekan balik cd space dot tekan enter. Pastikan tekan enter. So kita lihat pwd, kita berada dalam root. Ini sekarang ni kita berada dalam root. Satu lagi, kalau korang nak clearkan command di sini, type clear screen.
clear. Clear. Okay, korang boleh clear screen so that command yang sebelum ni kita guna dia hilang. Okay, untuk clearkan screen lah. Dan kita boleh lihat dir balik. Dir ni kita akan buat directory listing ataupun kita boleh gunakan ls. Tu ls. LS tu cantik sikit lah sebab kita ada warna-warna ni kan. Apa warna-warna tu? Tu kemudian lah. Itu dah intermediate ataupun advanced. Sekarang ni kita just nak tengok je apa yang ada dalam content ataupun dalam folder ni. Kita boleh gunakan ls, kita boleh gunakan dir. Ataupun kalau kita nak display secara lengkap, kita buat ls minus l. Tu korang boleh nampak lah. ls minus l. So that korang boleh nampak dia punya details, in details. Sini ada d, rx, xr. Ini kita akan lihat dalam file permission kemudian. Ini adalah boot, ini adalah dev, device, etc, home, media, mounts, ini hard disk ataupun optical disk. Then run, okay, macam-macam lah kat sini. Okay. So kalau nak scroll tak boleh, type je lah clear. Okay. Type clear. So nak clearkan lah. clear. Ini tambahan. Okay. So seterusnya kita lihat apa itu ls. ls kita dah tengok tadi. ls. Okay. ls ni apa? Macam itulah directory listing. Sebenarnya directory listing kau boleh gunakan dir juga. Tapi macam itulah dia tak ada warna dir. Dan ataupun satu lagi ls. Korang nak tambah minus. Minus tu dash lah, dash l. Tapi saya akan sebut minus. Okay, nampak? And then kalau penuh sangat screen tu, clear kan ya? Clear. Enter. Okay, so next terusnya adalah touch. Touch ni macam create satu file baru lah. Okay, contohnya kita kembali kepada kita punya home. Saya akan buat something pada home. So cd. Okay, kita lihat kita berada dalam pwd present working directory. Kita berada pada root. Slash tu maksudnya root. Root tu kalau dalam Windows lebih kurang macam korang punya C drive ataupun D drive lah, dia punya main hierarchy. Okay. And then kita nak, tapi dalam Linux dia lebih daripada itu sebenarnya Linux sebab korang punya C ataupun D semuanya ada dalam root. Okay. Okay, apa tadi? Touch. Okay. Kita kembali kepada folder user. Okay, folder user, saya user apa tadi? Saya masukkan user Carol. Okay, so user Carol. Okay, kita kembali kepada home. Sorry. Kalau keluar command not found tu maksudnya command tu tak wujud lah. So might as well korang type balik semula, betulkan dan enter. Dan korang akan nampak kat sini home. Home ni adalah user punya. Ni home, user punya. Okay, so kita type cd. cd tu maksudnya change directory to home. Nak masuk ke dalam directory home, cd home. So kita pwd, kita berada dalam home. Nak masuk ke Carol, cd Carol. pwd. So kita dah masuk home, kita masuk ke dalam Carol. Sebab dengan menggunakan cd. Tapi ada cara lain lah. Kalau korang nak, korang boleh just cd home/Carol. So dia akan straightforward dah, tak perlu kau nak dua kali run cd. Okay, cd ni change directory. cd, kemudian apa? Allah Akbar. cd, okay, touch. Touch ni, touch. Nak buat touch ni. Touch ni apa dia kata? Untuk create satu simple file, touch. Okay, touch je lah, touch. Okay. So let's say kita nak buat satu file baru, nama dia my story. Okay, touch story.txt contoh dia.
Okey, kalau nak tengok sama ada file ni dia create ataupun tidak, korang run apa namanya? dir lah ataupun ls. Tu ada ls minus l. Okey, story.txt created rw. Okey, yang tu kemudian. And then kita lihat apa itu file. Okay, in the previous about touch. Okay, so kita nak tengok dia punya file description. So file apa tadi nama dia? Story.txt empty. So dalam tu tak ada apa-apa lah. Okay, itu status dia, tak ada apa-apa, empty. So kita boleh lihat apa yang ada dalam file dengan type file followed by nama file. Dan kita ada cat pula. Cat ni apa? Cat. You're almost done navigating file, but first read a file. Okay. Concatenate only display file content, but it can combine multiple files and show you the output of them. Okay. So kita lihat apa benda tu. It's not great for viewing large file. Tapi dia kosong lah. Macam mana ya? Okay. Cat ni macam concat lah. Concat ataupun sambung. Okay, sambung. So kita try cat. Cat. Kita try cat. Oh, cat display. Story.txt. Sebab dia kosong pun, memang tak ada nak nampak. Okey, tak ada. Okey. Sebab dia kosong. Nanti kita akan masukkan dengan Vim lah, no problem. Okey. So nak mudah, saya terpaksa gunakan satu file yang lain lah, so that kita boleh cat. Okey. Maksudnya kita cuba buka satu file lain, mana tadi? Di tempat lain lah. Clear. Sekejap kita type clear dulu. Kita pergi kepada tempat lain. Kita pergi pada root cd nak cd dot. So kita lihat apa yang ada. Dev user var cd var. Okay, ls cd email. Tak boleh. Patah balik. So case macam ni kan, kalau katakan korang tersilap type, korang boleh pop up command yang lama menggunakan arrow key. Anak panah tu kan atas bawah tu kan. So korang boleh keluarkan history kat situ. Okay, so korang boleh delete ni dan tak payah type from scratch lah. Okay. Try cat. Kosong semua. Okay, clear. So kita patah balik kepada okay. Try bin lah, cd bin. Yes. So bin ni dia macam command dia lah. Try pinky, nampak menarik kat sini. Cat. Clear. Type clear. Okay, dan kita akan cat pinky. So itu adalah
Macam mana korang nak view file. So file ni adalah dalam bentuk binary. So korang tak nampak teks je lah. Clear balik. Dan satu lagi option. Mana? Clear. Okay. Clear. Kita ada less lah. Less ni maksudnya apa? Less. Nanti kita lihat less ni untuk kita display page by page. Okay, kita akan display page by page. Maksudnya kalau kita ada satu file, kita akan display dia page by page. Try CD boot. Car pula. Okay. Gerak. Kan zip. Boot ni adalah file yang ada dalam boot lah. Ni semua file-file yang ada pada ni lah, pada kita punya file. Okay, ini macam script. CD. Ini semua adalah clear. Okay. Ini semua adalah binary script. Okay, tak penting sebenarnya, korang tak boleh baca pun. Biasanya kalau nak gunakan cat dengan apa namanya, less ni kalau melibatkan text file, dan korang boleh baca lah. Mana clear? Clear. Okay. Macam biasa kalau screen penuh, type clear. Then history. Okay, history. Want to run the same command you did before? Okay. Command yang kita dah pernah run. Itu yang kita pernah run lah. Okay, contoh-contoh dia. Clear balik. Sebenarnya korang boleh access command-command yang lepas dengan menggunakan arrow key. Keyboard kat bawah ni tekan atas. Tekan bawah, atas, bawah. So korang boleh panggil balik command yang kita dah pernah buat sebelum ni. CP adalah copy. Okey, ini adalah copy satu file kepada satu file yang lain di tempat lain ataupun di tempat yang sama. Okey, boleh. CP, copy. Then kita ada move. Move ni kau pindahkanlah, maksudnya pindahkan satu file kepada file yang lain. Lepas tu kita ada make mkdir. Sekejap ya. Kita buat mkdir dulu. Mkdir ni untuk kita create satu directory. RM ni untuk kita remove. Remove ni macam kita delete je lah. Okay, trash. So kita pergi kepada mkdir dulu, nak memudahkan korang nampak dia punya konsep. Okay, tekan escape lah. Delete. Sekarang ni kita pada sbin pwd.
Okey, spin. Okey, tak penting. Kita keluar ataupun kita cd kepada username kita, home slash straight away. Okey. Dia ada slash kat depan. Slash. Okey. And then kita pwd, kita ls. Okey, so kita buat satu folder baru untuk kita demo sikit mkdir ni. Mkdir make directory. Mkdir. So mungkin kita letak mkdir. Kita buat satu folder document contoh dia. Okay, and then kita buat satu lagi mkdir. Folder apa? Folder mkdir ni directory. Folder image. Mkdir. Kita ada doc, kita ada image, kita ada surat kan? Surat. Enter. Mkdir. Okay. So kita ada images, kita ada surat, dan kita ls minus l. Kita nampak pub. Okay. Nampak? Itu adalah yang biru tu adalah directory ya. Yang warna putih story.txt tu adalah file biasa. So apa yang kita nak buat sekarang? Kita buat satu lagi mkdir test. So balik kepada ls minus l, kau akan dapat clear balik clear, enter, clear. Lepas tu run balik ls minus l, kita ada test. So let's say kita nak move ataupun nak remove test ni, nak remove test ni, kita gunakan arahan rm test. RM. Okay, nak remove. Okay. RM remove. It's a directory. Kita boleh delete file. Okay. Kita buat rm story.txt. Okay. ls minus l balik. Okay, story.txt. So rm tu dia cuba boleh ni lah, boleh remove untuk file. Okey, boleh remove untuk file. Sebenarnya kita sepatutnya sampai mana? Sekejap kita tengok slide sekejap. RM betul. Okey, mkdir move history, mkdir rm dengan exit. Okey. So last. Okay. So kita create balik. Create tadi mana? File. Nama file story2.txt. Touch story2.txt. touch. So kita create satu file baru. Sebenarnya nak masuk Vim, tapi kemudianlah saya akan tunjuk macam mana kita gunakan text editor nama dia Vim. Yang tu untuk spesifik tutorial lain lah. Okey, so kita akan buat touch. Okey, so sekarang ni kita ada ls minus l. Okey, clear, clear. ls minus l. So kita ada story2.txt. Okey, kita touch lagi satu file a.txt contoh dia. Okay. Dan saya nak remove mv, bukan remove, move. Okey, saya nak copy dulu cp copy a.txt kepada doc. Copy tu maksudnya copy dah kan? Copy. Okey. Kita ls minus l balik. Okay, a.txt ni masih ada lagi. Clear? Sekejap.
Okey, a.txt ni masih ada lagi. Cuba kita tengok kat folder .cd di OC. ls-l a.txt ls. So ada dalam doc, folder doc ada a.txt. Maksudnya kita dah copy dia lah. Okey, kita dah copy dia. So katakan kita akan apa tadi, move copy dengan move pula. So kembali kepada folder yang asal kita, pwd, pwd. Okay, so ls kita ada a.txt. So sekarang ni kita nak move mv a.txt kepada surat. So apa yang berlaku adalah ls, nampak? Clearkan balik. ls, nampak? Okay, folder file tadi a.txt dah hilang. Kenapa dah hilang? So kita lihat dalam folder surat, sebab kita transfer tadi kepada move mv. Okay, mv move. Okay. Dan kita pergi ke mana? Folder surat. cd change directory surat. Okay, ls c a.txt. Okay guys, takat tu kita ada berapa? 12, 13, 14 command untuk kita start off dengan kita punya Linux CLI. So last sekali apa yang kita akan lihat dalam slide adalah exit. Exit ni adalah kita nak keluar daripada, so kita sebenarnya exit ni untuk tukar kita punya user. Okay, tukar user. Then so setakat ni alhamdulillah kita dah berjaya. Apa yang kita boleh buat selepas, kalau katakan kita dah tak nak pakai lagi CLI ni dan kita nak release dia punya RAM resources, kita just klik yang ni, then power off the machine. Sekejap ya, boleh tak? Okay. Power off the machine. Kalau korang tak nak dia restart balik dalam Linux environment, korang klik pada ni lah, save the machine state. So kalau nak power off, klik power off dan klik OK. Okay guys, setakat tu untuk kita punya tutorial ringkas hari ini macam mana nak menggunakan CLI. Okay, Linux CLI yang mana kita gunakan user add untuk create user baru, pwd untuk present working directory, cd untuk create directory, change directory, ls untuk listing ataupun directory listing, touch untuk create satu file baru, file untuk kita lihat the whole file, less untuk kita lihat content file secara berperingkat-peringkat, history kita lihat dia punya history, mv history ni untuk command history, mv ni untuk move tu maksudnya macam kita ambil buah apple masuk ke dalam bakul yang baru. Okay, so apple pada sebelah tu, okay, fahamlah. mkdir tu untuk kita create satu folder. Copy ni untuk kita create duplicate. Kalau move tu dipindahkan satu benda kepada tempat yang lain. So kalau macam copy, kita duplicate. Sorry, kita tak letak copy tadi. mkdir rm ni remove ni kita delete file. Exit ni kita keluar daripada user yang sekarang ni dan dan kita boleh login user yang baru. Okay guys, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.